Okay, alright. So kita akan bincangkan latihan yang lepas. So nanti Hafiza boleh bacakan contoh karangan pendahuluan. Kita gunakan teknik umum umum lah. Kita gunakan teknik ucap. Umum, contoh, arah dan persoalan. So itu latihan kita adalah apa tadi, Hafiza? Pencemaran alam dengan gejala sosial. Okey, so kita tengok bahagian pencemaran alam dahulu. Okey, so boleh bacakan untuk penyertaan umum. Pencemaran memberikan sesuatu perkara yang merosakkan alam sekitar sehingga boleh menjejaskan ekosistem di muka bumi ini. Okey, bagus. Ayat awak. Ni ayat sendiri ke atau ayat ni? Ayat buku ni. Ayat sendiri, cikgu. Okey, bagus. Nice. So kalau awak boleh buat macam ini, memang cikgu happy lah kan. Tapi kalau ramai-ramai yang join kelas lagi bagus. Kan? Sebab semua dapat. Okey, so itu adalah pernyataan umum. So umum awak boleh cerita apa sahaja berkenaan tentang pencemaran ataupun tajuk yang telah diberikan. Okey, bagus. Okey, kemudian kita masuk ke teknik yang kedua, contoh pencemaran. Okey. Antara pencemaran yang sering berlaku di negara kita ialah pencemaran udara, air dan tanah. Contohnya pencemaran udara seperti jerupu yang disebabkan asap dari kilang secara tidak terkawal. Pencemaran air pula berlaku disebabkan sikap manusia yang tidak bertanggungjawab membuang sampah sarap ke dalam sungai. Okey, bagus. Okey. Untuk arah pula. Oleh itu, kita sebagai manusia mestilah memelihara keindahan alam daripada tercemar disebabkan segelintir masyarakat yang tidak bertanggungjawab. Okey, baik. Bagus. Okey, kemudian Persoalannya, persoalannya. apakah langkah mengatasi pencemaran alam daripada terus berlaku? Okey, so nanti awak letakkan persoalannya apakah langkah-langkah. So sebab ada banyak langkah kan? So nanti awak tulis persoalannya apakah langkah-langkah. Apa tadi? Sambung. Mengatasi pencemaran alam daripada terus berlaku. Terus berlaku di Malaysia. So nanti awak tandakan soal. Kemudian nanti barulah kita masuk ke isi karangan kan? Okey, bagus. So pencemaran yang tu bagus tu. Boleh digunakan. Okey, yang kedua. Kerja sosial tu saya tak buat lagi. Oh, ya ke? Okey, tak apa. Kita boleh bincang sama-sama. Okey, apa pernyataan umum untuk masalah gejala sosial? Tak apa, kita Ini bincang. menyebabkan daripada perjalanan daripada remaja Gejala sosial. disebabkan So yang pertama kita guna ucap kan, umum, contoh, arah dan persoalan. So yang pertama tu awak boleh beritahu semua umum sebagaimana yang telah kita maklum, gejala sosial apa maksud dia pun boleh juga, tak ada masalah. Okey. Belum buat kan? Tak, cikgu rasa sesi yang hari ni kita buat ni pun tak apa dulu. Kita buat yang gejala sosial pun tak apa dulu. Kan? Sebelum kita masuk ke isi. Sebab nanti kalau kita ada contoh, boleh bagi pada kawan-kawan awak yang tak ada tu. Okay. Alright, so kita fikirkan sama-sama apakah pernyataan umum untuk pendahuluan gejala sosial. Okay, boleh. Sebab senang tu biasanya. Okay. Okey, siapa nak cuba? Alisha, boleh Alisha? Cikgu boleh bagi tapi kita bincang sama-sama, tak masalah. Kejap ya. Siapa budak ni? Okey.
So yang umum ni, seperti mana yang kita tahu, dia adalah pernyataan umum yang kita boleh terangkan kepada semua. Biasanya permulaan karangan awak tulis pernyataan macam pembuka kata ataupun pembuka isu. Contohnya apa? Kita punya tajuk yang kedua ni adalah masalah sosial kan? So awak boleh letakkan, okey, cikgu tulis kat sini, umum. Okey. Tak apa, kita lambat sikit pun tak apa kan? Alright. Okey, masalah sosial. Masalah sosial dalam kalangan mana? Kalangan siapa? Remaja. Ya, betul. Dalam kalangan remaja merupakan apa? Tengok ayat yang pertama ni, merupakan, kita letakkan fenomena yang semakin apa? Meruncing. Meruncing ataupun membimbangkan. Meruncing. Yang sering membimbangkan. Yang semakin membimbangkan. Di negara kita. Ya, betul. Membimbangkan di negara kita pun boleh. Alright. So, ini adalah pernyataan umum. Sebab kita guna ucap kan. UCAP. Okay. Boleh tambah lagi tak? Okay, cukup lah tu Okay, kemudian kita letakkan contoh. Ni U kan. Okay, kemudian C. C adalah contoh. Okay, apakah contoh-contoh masalah sosial yang awak tahu? Vandalism. Sebagai contoh. Okay, apa? Vandalisme. Bully. Vandalisme. Koma. Biasanya kalau contoh ni awak letakkan berapa kelas? 3. Ya, pandai. Bagus. Okay, vandalisme, bully, apa lagi? Penagihan dadah, kan? Ya. Merokok. Penagihan dadah, merokok. Letak 5 pun tak ada masalah. Apa lagi? Okay. Ataupun kita letakkan salah laku pelajar dan banyak lagi pun boleh, tak ada masalah. Pastikan kalau awak nak tulis banyak lagi tu, awak dah letakkan sekurang-kurangnya 3 contoh. So nanti pemeriksa tahulah yang awak ni banyak idea. Sebagai contoh, vandalisme, bully, penagihan dadah, merokok, salah laku pelajar dan banyak lagi. So kita dah settle di bahagian contoh. Okay. Awak nampak tak yang cikgu tulis tepi ni? Nampak. Nampak Okay, kemudian selepas itu kita pergi ke kita pergi ke akronim yang seterusnya. A, UC, umum, contoh. A tu arah. Okay, arah. Okay, apa arah ni? Contoh ayat ni tengok ni. Rumah terbuka biasanya akan diadakan pada setiap kali sambutan perayaan. So, apakah arah yang awak boleh letak kat sini? Menitik beratkan. Apa? Sekiranya awak kena taruh satu ayat yang awak boleh lepasnya awak tahu persoalannya, kan? Sebab kita punya isu dia adalah kesan, betul? Kesan kan? Kesan masalah sosial kan? Jangan lepas cikgu suruh buat kesan kan? Betul tak? Ya. Betul. So arah tu apa? Sekiranya perkara ataupun masalah sosial ini tidak dibendung, akan apa? Akan berlakunya masalah keruntuhan akhlak yang lebih ramai, ataupun yang lebih teruk berlaku di kalangan remaja sekarang pun boleh, tak ada masalah. So awak tuliskan sekiranya masalah sosial ini tidak dibendung, maka akan ramai golongan
remaja yang mengalami apa? Keruntuhan akhlak. Akhlak. Ya, betul. So, ini arah dia. Jadi, yang terakhir adalah apa? UCAP. P adalah persoalan. Okay, persoalan. Okay, ayat dia apa? Kita mulakan. Persoalannya. Okay, persoalannya. Apa? Apakah Kesan. kesan? Sebab kita tak nak satu kesan, kita nak banyak kesan. Apakah kesan-kesan masalah kesan ke punca? Punca lah. Kan? Dia minta punca kan? Apakah punca masalah sosial ini berlaku? Boleh. Dalam kalangan remaja. Okey, tanda soal. Kita gantungkan pendahuluan kita dengan tanda soal. Supaya apa? Nanti tanda soal tu awak jawab di bahagian isi penting. Okey, boleh So yang ni awak dapatkan dahulu. Awak tulis dahulu dekat bahagian nota awak tu. Okey. Alright. Okey, so nanti kita nak masuk isi penting. Nanti kita akan terus buat contoh gejala sosial ni dalam isi penting kita. Okey. So yang sekarang ni awak salin dahulu. Yang ni, yang 4 ni. 1, 2, 3, 4. Dapatkan dulu. Tak apa, kita belajar slow-slow supaya awak dapat terus nanti. Nanti awak berbezalah karangan awak dengan karangan yang tak masuk kelas kan. Tengok tu, kelas cikgu 2 orang je. Ini kalau pihak sekolah tahu ni masak awak ni. Bukan awak lah, awak tak masalah lah. Ni apa tu, kawan-kawan awak lain tu. Ya, kita buat Spiderman pula. Masih penting kita masuk Spiderman lah. Awak okey Okey. Cikgu macam ni lah. Cikgu mana suka serius-serius sangat. Okey. So kita masuk ke nota. Ni nanti awak punya kerja rumah ni. Tengok ni. Awak punya kerja rumah ni. Ni nanti lepas ni. Kita bincang dahulu. Mana tadi? Nota isi penting. Okey, langkah 2. Ni langkah 3. Boleh juga. Okey, masuk kat sini dulu. Okey, alright. So dah selesai ni ke? Dah. Aliza dah siap. Alisha dah siap dah? Belum. Okey, tak apa. Sebenarnya BM 1 jam tak cukup sebenarnya. Kalau dekat sekolah pun biasanya 3 masa kan. Kalau 2 masa, kalau 2 masa ni awak lebih kepada novel je cikgu rasa. Mungkin tata bahasa 1 masa, 1 masa lagi kita bincang novel. Sebab awak ada novel kan? Ya, ada. Novel awak tu awak kena baca tu. Sebab nanti Satu je kan novelnya? Ya, 1 je. Tapi ada lagi 1 yang macam antologi. Yang ada pantun, yang ada syair. Yang tu pun ya juga. Itulah. Tapi yang tu cikgu nak kerja nanti dulu. Cikgu target yang banyak markah dulu. Okey, Alisha dah? Dah ke belum? Dah. Okey, dah. Alright, so kita akan masuk ke bahagian isi penting. So lepas ni, cikgu harap awak boleh buatlah karangan pendahuluan tu dengan baik. Alright, okey, kita akan masuk ke bahagian isi penting. Okey, cikgu nak tanya, biasanya dalam karangan kita, berapa isi penting yang kita nak? 4 ke 6. Paling kurang 3, paling okey 4. 4 ke 5 tak ada masalah. Yang penting bila awak buat isi penting tu, dia ada benda yang kita perlu ceritakan di sebalik isi penting tu. Yang berkenaan lah. Kalau tak berkenaan tu memang tak perlulah kan. Okey, tengok teknik membina karangan isi penting. So baca soalan yang diberikan dengan teliti, kemudian analisis arahan tugasan
soalan. So kalau contohnya dia minta kesan, awak kena beri kesan. Kalau dia minta punca, awak kena beri punca. Kalau minta langkah, awak kena beri langkah. Jadi pastikan awak tak tersilap. Sebab apa? Bila awak tersilap, markah awak tidak akan diberikan. Mungkin markah kesian yang awak dapat. So ingat yang biasanya punca, kesan, langkah. Yang itu biasa. Okay Alright. Panjang sangat ni.